Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadiyatihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun. Yang dirahmati lagi dikasihi sekalian ahli keluarga saya, yang dirahmati ibunda dan adik-beradik, yang dirahmati tuan-tuan, puan-puan dan dikasihi Allah sekalian. Mudah-mudahan kita sekaliannya berada dalam keadaan sehat walafiat, berada dalam keadaan penuh dengan kesabaran di dalam kita menempuh ujian yang Allah uji kepada kita, negara kita dan seluruh dunia pada hari ini, iaitu dengan wabak COVID-19. Kita sebagai seorang Islam yang beriman, kesabaran itu amat penting kita tanamkan diri kita. Di samping kita berusaha untuk mengobatinya jika sekiranya berlaku pada diri kita. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, pada hari ini saya ingin bercakap muhasabah untuk diri saya terutamanya, dan kepada tuan-tuan dan puan yang sudi mendengar, itu berkaitan dengan perjalanan umur manusia. Perjalanan umur manusia untuk pergi ke alam barzakh. Sedar tak sedar, masa dan umur kita semakin hari dia semakin meningkat. Dia bukan semakin menurun, dia semakin meningkat. Dan akhirnya dia akan menghampiri kepada saat ajal kita. Ini tidak dapat kita nafikan. Namun begitu, oleh sebab kecelakaan masyarakat, termasuk diri saya, dengan kecelakaan kita dengan masa, kadangnya akhirnya kita membiarkan umur kita berlalu dengan begitu saja, tanpa memanfaatkan umur kita untuk masa depan, untuk kita pergi ke negeri yang kekal abadi, iaitu hari akhirat. Setiap masa yang berlalu tidak akan pernah, setiap hari yang datang kepada kita, hari ini, hari besok, kemarin, dia pergi, dia tak mengucapkan apa-apa kepada kita. Dia pergi meninggalkan kita, diganti dengan hari yang baru. Dia tidak mengucapkan selamat tinggal maupun minta izin untuk meninggalkan diri kita. Tetapi dalam satu hadis Rasulullah SAW, dalam mustikah hadis, hari yang pergi itu, dia mengatakan, kalau siang pergi, dia kata, aku pergi dan akan diganti oleh malam. Aku pergi membawa segala apa yang telah kamu lakukan siang tadi. Aku menjadi saksi. Siang mengatakan, aku menjadi saksi apa yang telah kamu kerjakan. Aku tak akan kembali lagi, sebab besok akan digantikan oleh yang lain. Siang yang lain, bukan aku lagi. Jadi segala kebaikan yang kamu lakukan itu, aku menjadi saksi dari akhirat besok.
Itu siang mengatakan. Begitu juga malam. Dia menjadi saksi kepada kita apa yang kita lakukan sepanjang malam itu. Jika kebaikan yang kita lakukan, besoknya dia pergi, dia akan mengatakan, dia menjadi saksi, dia akan pergi meninggalkan kita. Dan dia tak akan kembali, dia akan digantikan oleh malam yang lain pada besoknya, bukan dia lagi. Dia menjadi saksi dari akhirat besok, apa yang telah kita lakukan pada malam tersebut. Begitu juga sebaliknya. Kalau jika kita melakukan maksiat di siangnya, maka siang mengatakan aku menjadi saksi dari akhirat besok, apa yang telah kamu lakukan pada hari ini, pada siang ini. Begitu juga malam. Dia menjadi saksi apa yang kita lakukan, maksiat dilakukan oleh manusia pada malam tersebut. Ini disebut dalam kitab Pustika Hadis. Kita sering berfikir atau terlintas di fikiran kita, bagaimana caranya agar hidup kita senang di dunia. Semua kita fikir ke arah itu, tak dapat tidak. Kadang-kadang yang menjadikan dia hanya memikirkan tentang hidup senang di dunia tanpa memikirkan kesenangan di hari akhirat. Dia tak kaitkan kesenangan itu dengan kesenangan di hari akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada aku di dunia ini, hasanah, kebaikan. Di dunia ini aku dapat kebaikan. Wa fil akhirati hasanah. Di akhirat juga aku dapat kebaikan. Wa qina azaban nar, dan aku dijauhi daripada api neraka. Ini maknanya kita minta dua-dua. 3 kita minta. 3 dalam doa tadi. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan dijauhi daripada api neraka. Dia tak fikir, tak doa untuk dunia saja. Jadi yang menjadi masalahnya apabila masyarakat yang leka, dia hanya memikirkan dunia. Tanpa dia memikirkan hari akhirat, tempat ia kekal abadi. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Allah sebut akhirat itulah yang lebih baik dan lebih utama. Seakan-akan tidak pernah terlintas di hati setengah masyarakat umum. Saya bercakap umum, bukan di sini, bukan di mana-mana. Saya bercakap umum. Seakan-akan tidak pernah terlintas di hati manusia bahawa hidup di dunia ini hanya sementara saja. Ulama bila dia tulis kitab, begitulah dia sebut. Dia tak tuju kepada sesiapa. Umum. Dia tak, kadang-kadang tuju pada diri dia pun tak apa. Macam saya bercakap ni, saya tuju diri saya pun tak apa. Tak salah. Untuk menyedarkan diri saya. Kadang-kadang dia tidak menjadikan dunia ini sebagai ladang untuk kita beramal, untuk dia beramal. Dunia ini dia tak jadikan sebagai satu ladang. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu ladang untuk hari akhirat. Hasilnya kita tuai pada hari akhirat. Kita akan melihat manusia kadang-kadangnya bermegah-megah dengan segala hal, sampai tidak sempat lagi beramal untuk kebaikan. Kita lihat kadang-kadang masing-masing menunjukkan kemegahan keduniaan, kemegahan kekayaan, menunjukkan harta. Kita melihat masyarakat secara umum, seluruh dunia. Kita jangan fikir kampung kita, kita jangan fikir masalah negara kita, fikir seluruh dunia. Kadang-kadang berlumba-lumba menunjukkan kekayaan. Langit, bangunan, pencakar langit. Berlawan. Bangunan mana yang paling tinggi, puncak mana yang paling tinggi, bangunan mana yang paling tinggi. Nak menunjukkan bahawa kemewahan itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah At-Takatsur
Ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Pendek je ayat dia. Maha suci Allah. Amat benar kata-kata Allah. Maknanya bermegah-megahlah. Telah melalaikan kamu. Dengan sebab kamu bermegah-megah, telah melalaikan kamu, kata Allah. Orang yang ada sifat bermegah-megah, dia akan dilalaikan. Sampai bila dia akan berhenti daripada dilalaikan? Sampai bila dia nak dilalaikan oleh kemegahan dunia itu? Allah sebut, hatta zurtumul maqabir. Sampailah dia masuk ke dalam kubur. Hatta zurtumul maqabir. Sampai dia masuk ke dalam kubur. Oh, hilang kemegahannya. Ini Allah beri peringatan. Bila kita baca ayat Quran, kita ada tahu sedikit makna-makna tu, maka akan timbullah kesadaran balik, keinsafan balik. Kita manusia. Manusia ni kadang-kadang ada sifat keegoan. Kadang-kadang apabila dia mendengar sabdaan Rasulullah, lebih-lebih lagi apa yang disampaikan oleh Rasul Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, insya-Allah hatinya semakin lembut. Hatinya semakin lembut. Orang yang sering mendengar kuliah-kuliah atau ceramah-ceramah yang berkaitan, atau membaca, tak apa, dia membaca buku-buku berkaitan dengan agama, dia akan melembutkan hati. Hati manusia ini keras. Ada manusia ni hati yang keras. Lebih keras daripada batu. Allah sebut dalam Quran. Batu yang keras kadang-kadang daripada titisan air yang berterusan menitis sampai berpuluh-puluh tahun, akhirnya batu tadi akan melekok juga. Akan melekok mengikut aliran air tadi. Walaupun air yang lembut tadi menitis, tapi batu tadi dia akan melekok juga. Dia akan buat satu aliran. Atau kalau kita lihat, kalau kita pergi ke tempat-tempat peranginan, air terjun, kita lihat batu tadi tu, kadang-kadang yang keras tadi tu, ada juga tempat laluan air tu, dia akan ikut terhakis juga. Dia ikut juga air itu. Air itu bawa kesan kepadanya juga. Tapi hati manusia lebih keras daripada air. Walaupun air itu lembut, dia boleh membawa kesan batu. Walaupun batu itu keras, tapi dengan air dia boleh, air boleh membawa lekok pada batu tersebut. Tapi hati manusia kadang-kadang lebih keras daripada batu. Tidak mahu mengikut segala nasihat. Tidak mahu mengikut segala petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan yang lebih dahsyat, menentang syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Menentang peraturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah sampaikan, apa yang Rasulullah sampaikan, kadang-kadang dia tidak mengindahkan. Ini sifat hati manusia. Kadang-kadang Allah sebut dalam Quran, fi qulubihim maradun. Dalam hati mereka itu ada penyakit. Allah kata, aku tambah lagi penyakit. Fazadahumullahu marada. Dalam hati manusia itu jika ada penyakit, Allah kata, kalau sampai mereka yang tak mau nak mengikut nasihat, aku tambah lagi penyakit supaya mereka lebih sakit hati mereka. Ini kita minta jauhi dulu Allah Subhanahu Wa Taala, minta lindung, minta jauh, supaya tak berlaku pada kita dan ahli keluarga kita. Amat sedikit sekali orang yang memiliki
pandangan bahawa dunia ini adalah ladang tempat untuk beramal soleh. Ladang untuk beramal soleh. Dunia ini tempat kita bercucuk tanam. Cucuk tanam apa? Untuk dengan kebaikan. Dengan amalan soleh. Tak semestinya kita semayang saja. Semayang itu satu kewajipan. Amal soleh ni banyak. Kita, kalau tak musim Covid ni, kita ziarah tetamu. Kita pergi jumpa para tutuk guru, ulama. Pergi dengan orang baca kitab. Pergi jumpa kedua ibu bapa kita yang masih jauh, yang mungkin duduk jauh. Jumpa saudara mara kita, adik-beradik kita. Semua itu amal soleh. Allah bagi peluang untuk kita di dunia ni. Untuk kita membuat kebaikan. Oleh kerana itulah manusia akan mengambil berbagai peluang dan ruang dan kesempatan masa. Orang manusia yang berfikir, manusia yang mempunyai kesedaran tentang hari akhirat, kesedaran yang kuat, dia akan mengambil ruang untuk melakukan amal soleh. Sebab umur ni semakin berlalu. Umur kita ni semakin berlalu. Hari ini tak sama dengan hari besok. Umur kita meningkat dah. Esok tak sama dah. Dengan lusa. Dia pergi dah. Setiap hembusan daripada udara yang keluar daripada diri kita itu, keluar sedut tu. Sebenarnya dia membawa umur kita. Setiap minit, setiap saat dia membawa umur kita itu berlalu. Tak dapat tidak. Kita tidak akan menjadi muda kembali. Kita akan menjadi tua. Allah sebut dalam Quran, Allah sebut dalam hadis. Boleh kita rujuk. Dunia ini adalah jabatan menuju akhirat. Dunia ini satu jabatan untuk kita nak pergi akhirat. Supaya kita memperbanyakkan bekal yang manfaat. Bekal yang paling manfaat ialah taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia jugalah termasuk dalam takwa itu, termasuklah juga beribadah, bersedekah, berjihad pada jalan Allah, dan berlumba-lumba untuk merebut segala kebaikan di dunia ini. Berlumba-lumba. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Berlumba-lumba untuk mencari keampunan Allah Subhanahu wa taala. Berebut untuk melakukan kebaikan. Bila umur kita meningkat, sudah pasti umur kita ini semakin pendek, semakin singkat. Semakin singkat. Macam saya contoh, 55. Depan 56. Dia semakin singkat, bukan semakin panjang tak. Semakin singkat. Semakin dekat dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat dengan kematian. Kebiasaannya kita manusia ini lebih terasa kehilangan wang dan pangkat maupun kedudukan. Manusia lebih merasakan bila kehilangan wang dan pangkat maupun kedudukan, dia lebih terasa kehilangan itu. Kehilangan benda dan wang yang dia sayangi, yang semua orang sayangi, dia terlebih terasa. Dia lebih memikirkan itu. Sehingga dia berusaha untuk mencarinya kembali. Memang, kita pun sama. Kita akan cuba setiap mencari. Namun apabila kita kehilangan masa, kita tidak akan menjumpainya untuk kedua kalinya. Kita tak jumpa dah. Hari ini berapa hari bulan? 27 hari bulan. 27 hari bulan 6, 2021.
Saya buat rakaman ni pukul 11.21 malam. 27 hari bulan. Besok 28. Mana 27 hari bulan ni tidak akan hadir dah lah hidup kita. Buat selama-lamanya. Dia akan pergi meninggalkan kita. Buat selama-lamanya. 28 akan datang menggantikan dia. Dan 28 pula akan pergi. 29 akan menggantikan dia. 28 tidak akan datang buat selama-lamanya. Tapi dia hari itu menjadi saksi kepada kehidupan kita. Hari itu akan menjadi saksi kepada kehidupan kita di akhirat besok. Sama siangnya atau malamnya. Sebenarnya terdapat 4 perkara penting dalam kehidupan kita. Iaitu pertama, keimanan yang kukuh terhadap Allah dan keyakinan yang tidak berbelah bagi pada syariat Allah SWT. Jangan kita rasa ragu-ragu dengan syariat, dengan hukum Allah. Jangan ragu-ragu sedikit pun. Dengan ketetapan Allah, dengan hukum Allah, jangan 100% kita percaya, kita yakin. Segala hukum Allah SWT itu adalah yang terbaik. Bukan keyakinan yang sepenuh. 100% kita yakin. Bukan 99/9. 1% kita tak yakin. Tak boleh. Terkeluar kita daripada akidah Islam. Segala hukum Allah, 100% kita yakin bahawa ia merupakan hukum yang adil. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Dalam sembahyang. Dalam sembahyang ada satu surah diakhiri dengan Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Apa maksud? Apakah hukum Allah itu sebaik-baik hukum? Allah tanya. Jadi makmum di belakang ni, termasuk imam pun kata, bala wa ana ala zalika minasyahidin. Kita mengatakan bahawa bala, ya, dan kami menjadi saksi bahawa hukum Allah itulah yang adil. Dalam sembahyang kita ikrar hukum Allah yang adil. Tapi keluar bila sembahyang, tiba-tiba kita mengatakan bahawa hukum Allah ini tidak sesuai kadang-kadangnya dengan masyarakat, sesuai dengan satu tempat, tidak sesuai dengan masyarakat majmuk, dan bermacam-macam lagi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, setiap amalan soleh dalam Islam bukan sahaja terbatas pada sembahyang, tetapi meliputi kepada perkara lain seperti berbuat baik pada ibu bapa dan menghubungkan silaturahim. Buat baik pada ibu bapa itu tak dapat kita nafikan, penting. Orang yang masih ada ibu bapa, terutama yang sudah tua, dia sudah ada pintu syurga. Sudah ada pintu syurga dalam rumah dia. Dia menjaga ibu dia dengan penuh kebaikan, dengan layanan yang baik. Seperti mana ibunya menjaganya waktu kecil, pahalanya amat besar. Dan dikatakan syurganya, pintu syurga itu telah ada di rumah dia. Mana ibu dia tu? Tapi berapa ramai kadang-kadang masyarakat kadang-kadang tidak sanggup menjaga ibunya yang tua. Pernah saya terjumpa ketika saya duduk di maktab dulu, melawat rumah orang tua-tua. Terdapat seorang yang masih sihat. Bila masuk dalam bilik dia tu, kami semua bersembang dengan dia. Berlaku di Sabah, rumah orang tua-tua. Sembang dengan elok, sihat elok, pakai jubah, ada kepiah putih. Kami pun tanya, kenapa Pak Cik duduk di sini?
Dia kata, anak hantar. Saya mai sini. Anak hantar. Anak kerja apa pakcik? Anak saya guru besar. Anak saya guru besar. Jadi kenapa dia hantar ke sini? Dia kata tak bagi, dia kata menyusahkan duduk dengan mereka. Isterinya tak suka. Karena saya ni kadang-kadang mungkin mengganggu mereka, kehidupan ketenteraman mereka. Sebab bila saya dah tua ni, kadang-kadang dia kata kencing, kemudian buang air besar, kadang-kadang tak tentu. Jadi isterinya tak suka dan anak saya mengikut kata-kata dia. Lalu anak saya membawa saya ke sini. Pernah berlaku. Dan mungkin itu kes yang satu kes. Mungkin ada lagi kes-kes yang orang Islam sanggup menghantar ibu atau bapaknya ke rumah pusat orang-orang tua. Kenapa? Kerana tidak mahu menjaga. Kerana mengganggu kehidupan mereka. Ini adalah merupakan satu perkara yang amat tidak baik. Amat tidak baik. Bagi saya, satu perkara yang tak wajar sama sekali. Kemudian, kita mesti memelihara masa kerana ia adalah umur bagi kehidupan kita. Dan kadang dengan masa ini, dia boleh bawa kita sikap menangguh-nangguh. Masa ni. Dia menimbulkan perasaan supaya menangguh-nangguh. Siapa yang menangguh? Perasaan mana yang suka menangguh-nangguhkan masa tu? Untuk beribadah. Nanti dulu. Adalah merupakan hasutan syaitan. Perangkap syaitan. Agar manusia terhalang daripada bertaubat dan beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang apabila kita nak melakukan satu kebaikan, tertangguh. Nantilah. Dia nak buat, tapi dia tangguh. Kenapa? Dia terhalang dengan hasutan syaitan. Syaitan tidak menyuruh manusia jangan berbuat baik. Syaitan dia tak menghalang manusia untuk berbuat baik. Tapi dia membisikkan dalam hati kita, buatlah minggu depan, berada masa lagi. Buatlah tahun depan. Akhirnya, tiba ajal. Kita dalam keadaan kita tidak dapat berbuat kebaikan lagi. Inilah yang kita bimbang. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, sabit qalbi ala dinika, tetapkanlah hati kami ya Allah. Jangan kau bolak-balikkan hati. Ya muqallibal qulub, jangan kau bolak-balikkan hati kami. Tetapkanlah sabit qalbi ala dinik. Tetapkanlah hati kami dalam agamamu. Wa ta'atik, dalam ketaatan padamu. Allah berfirman dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Fatir ayat 37. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Awalam nu'amirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Fazuqu fama lizzalimin min nasir. Allah berfirman yang bermaksud, dan mereka menjerit-jerit dalam neraka itu. Orang yang kufur, orang yang kafir, orang-orang yang berdosa, yang terlalu banyak dosa mereka, mereka merayu dalam neraka itu. Wahum yastarikhuna fiha. Mereka menjerit-jerit dalam neraka itu. Sambil mereka, Rabbana akhrijna. Sambil mereka berkata, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari azab ini. Keluarlah kami daripada neraka ini. Kami akan mengerjakan amal-amal yang soleh
yang lain dari apa yang kami pernah kerjakan dulu. Keluarkanlah kami dari neraka ini. Kami nak melakukan amal soleh. Taklah kami lakukan macam dulu-dulu dah. Kami tak mau dah. Lalu Allah menempelak mereka. Bukankah kami, yakni Allah, telah melanjutkan umur kamu, kata Allah. Allah kata, bukankah aku telah melanjutkan umur kamu, usia kamu, dan memberikan masa yang cukup untuk berfikir. Masa dunia dulu. Dan beringat padanya oleh sesiapa yang suka berfikir dan beringat. Dan orang yang beringat, berfikir, dia akan beringat. Dan kamu pula telah didatangi oleh Rasul. Dan kamu sendiri pula di dunia dulu telah didatangkan Rasul. Kamu kenal Nabi Muhammad. Kamu kenal Nabi Adam. Kamu baca sejarah Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Isa. Kamu kenal. Kamu baca buku. Dan kamu kenal Nabi Muhammad. Sedangkan waktu kita doa azan nama Muhammad setiap kali di asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka tahu Muhammad itu Rasul. Tapi kamu tidak mau mengenali mereka. Kamu tak mau bertanya khabar siapa itu Muhammad. Tiba-tiba hari ini kamu minta kepada aku untuk nak kembali untuk buat kebaikan. Rasalah azab seksa, kata Allah. Kerana orang-orang yang zalim tidak sesiapa pun yang dapat memberikan pertolongan. Allah kata, dengan sebab kezaliman kamu dulu, tidak sesiapa pun dapat memberi pertolongan kepada kamu. Masa itu dia pantas berlari dan tidak akan kembali lagi. Yang hilang tidak akan diganti. Oleh itu, marilah kita sama-sama giat beramal untuk hari akhirat yang kekal abadi. Supaya apabila usia kita nanti sampai ke penghujungnya, ke noktahnya, maka kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan kita redha dan Allah meredai kita. Ingatlah, sekalipun hidup kita ini yang moden ini dilengkapi berbagai kemudahan kesihatan dan kecanggihan. Doktor pakar kah, doktor tak pakar kah, hospital pakar kah, hospital tak pakar kah. Namun, ingatlah, kematian mengejut seringkali terjadi sebagai renungan kita bersama. Kematian tetap berlaku. Sebab itu perlu kita sekalian bersedia untuk ke arah itu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu zalik. Nabi Abu Hurairah kata, Nabi sebut umur umatku antara 60 hingga 70. Nabi kata umur umatku antara 60 hingga 70 tahun. 60 hingga 70 tahun saja. Antara jarak tu saja. Umat Muhammad SAW umur dia. Dan sedikit sahaja yang melebihi usia tersebut. Dan tak ramai yang melebihi usia daripada 70 itu. Tak ramai. Nabi sebut. Hak muda mati pun banyaklah. Tapi Nabi sebut antara umur yang paling tinggi pun 60 hingga 70. Dan 80, 90 tu Nabi kata sedikit, hanya sedikit, wa aqalluhum. Nabi kata bukan tak ada. Nabi pun sebut ada, tapi tak ramai. Tapi kebanyakan Nabi kata 60 hingga ke 70. Jadi antara umur itu, jika kita diberi kesempatan sampai umur 60-70 itu, kita berada di zon yang kita perlu bersedia. Zon, kita kata zon persediaan.
yang perlu kita kuatkan ibadat kita kepada Allah. Jangan lagi kita memikirkan perkara-perkara yang tak mampu kita lakukan. Seperti zaman muda kita dulu. Mendaki gunung, naik gunung dan sebagainya. Waktu kita muda dulu. Kita fikir ke arah kita nak pergi kepada alam akhirat. Dengan umur yang ada 60 hingga 70 itu. Kalau dulu, orang tua dululah. Saya ingat dia, tok saya dan tok wan saya dulu di kampung. Buat bendang je. Buat bendang. Bila habis menabuk semua, dia tinggal bendang tu, suruh anak dia jagalah, anak dia. Mula anak dia pun sekolah lagi, bantang amuk satu, tapi tolong jaga. Upah orang, tapi tolong tengok. Tok wan saya pergi ke mana dengan tok? Dia pergi belajar di pondok Hajilah kecil di Langgar. Saya pun masa tu kecil lagi, tapi boleh ingat lah. Ikut juga cuti-cuti sekolah duduk pondok Hajilah. Dan sempat jugalah duduk di madrasah Hajilah kecil tu. Sempat juga bersalam dengan dia. Sempat hampat tikar. Masih ingat lagi rupa-rupa dia kecil tu. Rupa dia kecil lagi. Rupa dia kecil putih. Segak. Dia pun pergi belajar. Umur dah tua ni. Mereka Tok Wan ni dia pergi belajar. Ramai. Dia buat pondok-pondok di situ ramai dulu. Lah tak ada dah. Kemudian sampai seminggu ke balik pula tengok padi. 2-3 hari pergi pula belajar. Sebab dia mengambil umur dia tu yang ada itu untuk pergi belajar ke pondok. Nak menghabiskan usia-usia dia itu untuk menambahkan ilmu. Untuk nak pergi sebagai bekalan. Orang yang diberi kefahaman, orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, salah satunya ialah seseorang yang Allah sayang, hati dia cenderung untuk mengkaji ilmu-ilmu agama, belajar ilmu-ilmu agama ketika mana penghujung usia dia. Yufaqihu fid din. Dia nak mendalami agama. Hujung-hujung usia dia. Sebab tu dulu tok kita, tok nenek kita, hujung usia dia pergi pondok. Dia nak fikir apa benda sangat kan. Anak-anak dia lah. Kadang-kadang pergi bulan sekali. Anak dia duduk kerja, hantar. Bagi sikit duit. Untuk makanan dia. Dia pun belajar. Asar pergi jemaah, maghrib pergi jemaah. Itu mereka menghabiskan usia-usia mereka, sisa-sisa usia mereka untuk kebaikan. Tapi lah tak ada, dah jarang lah pondok-pondok ada jarang. Gajah Teriak ni, pondok Gajah Teriak ni masih ada. Alhamdulillah. Pondok Baba Khairul, seorang alim. Ramai. Anak-anak mereka telah buat rumah untuk mereka. Bukan orang-orang yang susah. Kadang-kadang pilihan kereta-kereta yang masuk tu kereta-kereta yang mewah. Tapi mengantar ibu-ibu mereka untuk belajar di sana. Untuk menghabiskan usia tua ibu-ibu mereka itu. Supaya ibu-ibu mereka itu mendalami agama. Dengan Tuan Guru Baba Khairul ini. Ini antara sikap yang baik. Antara yang cukup bagus. Cukup elok. Muslimin, muslimat yang rahmati Allah. Kerana kita bimbang. Kita mati dalam keadaan yang kita tak bersedia. Kita mati dalam keadaan yang tiba-tiba. Sebab di akhir zaman ini mati mengejut ni sering berlaku. Saya ambil sikit daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Mustika Hadis dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu an qala
kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazah. Kami telah keluar bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiringi jenazah seorang lelaki dari kaum Ansar. Lalu kami sampai di kuburnya yang disediakan. Kami pun pergi sampai ke kuburnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun duduk. Lalu kami duduk sekelilingnya. Bila Rasulullah duduk, kami pun duduklah. Dengan keadaan tidak bergerak dan membisu, diam. Dalam keadaan diam. Tak cakap banyak lah, mana dia? Diam. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna haulah. Bila Rasulullah duduk, kami pun duduk. Manakala baginda sallallahu alaihi wasallam pula mencucuk-cucuk tanah dengan seranting kayu yang ada di tangannya. Nabi SAW dia mencucuk-cucuk tanah, garis-garis tanah tu. Kan pernah pasir kan, debu, garis tanah dengan kayu, seranting kayu yang ada di tangannya. Setelah itu Nabi SAW mengangkat kepalanya lalu bersabda, mintalah kamu perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Mintalah kamu perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Ista'izu billahi min azabil qabr. Nabi kata, ista'izu billahi min azabil qabr. Ista'izu billahi min azabil qabr. 2-3 kali Nabi sebut. Marrataini aw salasa. 2 kali ataupun 3 kali. Nabi sebut ista'izu billahi min azabil qabr. Nabi kata kat sahabat-sahabat dia, mintalah perlindungan kepada Allah daripada azab kubur. Ni baru balik ziarah kubur saja ni. Mereka semua baru balik dari ziarah jenazah kubur. Jenazah orang mati. Baru balik pada menziarahi orang mati. Nabi sebut perkataan itu. Sesungguhnya kata Nabi, hamba Allah yang mukmin ketika hendak mati apabila ia berada dalam keadaan terputus dari dunia dan sedang menghadapi akhirat, dalam keadaan dia sakratul maut, dalam keadaan nazak, tak terputus dah hayat dia, nyawanya dah sampai ke halqum. Nyawanya sudah sampai ke halqum, nak terputus dah, nak ambil dah, nyawa dia nak terkeluar dah. Dia nyawa ni dia ambil, cabut ni melalui ubun-ubun. Nyawa kita diambil daripada, keluar daripada ubun-ubun. Dia dari kaki, dia tarik, lebih sejuk kaki tu, tarik naik ke atas. Sebab tu ruh yang tak mau keluar tu dia berpusing-pusing dalam tu. Dia tak mau keluar, dia takut. Sesungguhnya Nabi kata, hamba Allah yang mukmin ketika nak mati apabila ia berada dalam keadaan terputus asa, terputus dari dunia dan sedang menghadapi akhirat, akan turunlah kepadanya malaikat dari langit. Putih berseri muka mereka, seolah-olah seperti mentari. Putih berseri muka malaikat tadi, seolah-olah seperti mentari, matahari. Dengan membawa kain kafan bersama mereka dari kain-kain kafan syurga. Dan hanut. Hanut ni, di bawah ni, nota kaki dia kata, serbuk campuran dari benda-benda yang harum yang ditaburkan kepada mayat semasa dikafankan. Apabila manusia itu dah sampai ajal dia memang nak sampai ajal dah, cuma tak keluar lagi je. Tak dimatikan saja lagi. Nyawanya dah ada sampai di halqum dah. Akan turun malaikat dari langit, berseri muka mereka dengan membawa kain kafan.
Tak nampak, manusia tak nampak. Manusia tak nampak, malaikat tu tak nampak, malaikat tak nampak. Ni Allah sebut, Nabi sebut. Bila Nabi sebut tu daripada Allah lah. Segala apa yang Nabi sebut adalah daripada Allah. Nabi tak sebut dengan hawa nafsu dia. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berucap dengan satu perkara itu kecuali apa yang diwahyukan kepadanya oleh Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian malaikat itu bawa kain kafan daripada syurga dan hanut, campuran benda-benda yang harum yang nak ditaburkan kepada mayat tu yang bila meninggal nanti, dari yang ada dari di syurga, dari syurga. Hanut tu daripada syurga. Sehingga mereka duduk jarak daripadanya sejauh mata memandang. Mereka duduk jauh. Jauh daripada orang yang sedang nazak ni. Sejauh mata memandang. Bukan duduk dekat tak. Sebab tugas mereka bukan tugas untuk mengambil nyawa. Tugas malaikat tu bukan tugas untuk mengambil nyawa. Tugas mengambil nyawa adalah tugas malaikat Israel. Tapi datang sekumpulan malaikat, bawakan kapan, duduk jauh mata memandang. Duduk jauh. Kemudian datang malaikat maut. Summa yuji'u malakul maut. Kemudian datanglah malaikat maut. Sambil lalu duduk di sisi kepala orang yang meninggal tu. Malaikat maut ni dia akan duduk di kepala. Sebelah kepala. Nanti kita pun malaikat maut ni duduk sebelah kepala. Dia kata apa? Wahai jiwa yang baik, ya ayyatuhan nafsu tayyibah. Malaikat maut mengatakan di kepala yang orang yang nak meninggal tu, nazak tu. Ya ayyatuhan nafsul tayyibah. Wahai jiwa yang baik, ukhruji. Wa fi riwayatin al-maitu yahduruhu al-malaikah. Wahai jiwa yang baik, keluarkanlah. Dan dalam satu riwayat yang lain mengatakan orang yang nak mati dihadiri saat nazaknya oleh malaikat, maka sekiranya orang itu seorang yang soleh, berkatalah malaikat, keluarlah engkau. Keluarlah engkau tu keluar apa? Jiwa yang ada dalam, roh yang ada dalam tu, keluarlah engkau. Dengan bahasa yang lembut lah, keluarlah engkau. Pergi bisik tu, pada jiwa yang ada dalam tu, keluarlah engkau. Menuju ke tempat keampunan dan keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarlah engkau, wahai jiwa yang ada dalam badan si fulan ini, untuk nak menuju ke tempat keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, ke tempat keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi bersabda lagi, kemudian roh orang itu keluar. Roh itu pun keluar. Mudah ya keluar. Dia ikut arahan malaikat. Malaikat maut datang. Malaikat maut menyuruh dia keluar untuk dibawa ke tempat yang Allah, yang tempat yang baik, tempat keampunan, tempat keridaan Allah. Mudah dia keluar. Dan roh itu keluar seperti mengalirnya setitik air dari mulut bekas air yang disebut terbuat daripada kulit kambing. Dulu air disimpan dalam kulit kambing antaranya. Macam air itu menitis
keluar. Titik keluar. Mudah ya? Macam ayat-ayat keluar daripada titik air dari mulut bekas ayat tu. Macam kita kata ayat keluar dari botol. Tuang tu keluar dari botol. Mudah ya? Tak tersangkut apa. Lalu malaikat maut mengambilnya. Lalu malaikat maut pun mengambil nyawanya. Maka matilah hamba Allah tadi. Kakulah dia. Jadi jenazah lah dia. Malaikat tadi mengambil nyawanya. Maka bila dia mengambil nyawanya, malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk tidak membiarkan di tangan malaikat maut walau sekelip mata pun. Lalu mereka mengambilnya. Apabila malaikat maut mengambil nyawa si fulan yang meninggal ini, hamba Allah yang meninggal ini, malaikat yang datang bawa kain kafan tadi yang jauh jarak mata memandang duduk jauh tu, bila nyawa telah dicabut, dia bergegas datang kepada malaikat maut ini. Lalu malaikat-malaikat tadi ambil nyawa yang malaikat maut cabut tadi. Kemudian mereka meletakkan kain kafan yang mereka bawa tadi, membentangkan kain kafan tadi dan meletakkan roh orang yang mati tadi ke dalam kain kafan dan hanut tersebut yang ditabur dengan wangi-wangian daripada syurga. Malaikat maut cabut nyawa, mereka pun datang ambil roh tadi. Mereka bungkus dengan kain putih. Dan keluar pula dari roh itu bau yang harumnya seperti seharum kasturi. Allahu Akbar. Seharum kasturi yang terdapat di atas muka bumi. Seharum kasturi yang terdapat di atas muka bumi. Pergi carilah. Di dunia ni, bunga kasturi yang seharum-harumnya. Begitulah harumnya. Keluar hanut tadi tu. Roh tu. Keluar pula dari roh itu bau yang harum. Roh tadi jadi harum. Roh orang meninggal tu harum. Yang harumnya seperti seharum-harum kasturi yang terdapat di atas muka bumi ini. Wa yakhruju minha ka'atyabi nafkhahu misk wujidat ala wajhil ard. Seharum-harum kasturi yang terdapat di atas muka bumi. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, kemudian mereka membawanya naik ke langit. Malaikat yang ramai-ramai tadi itu, setelah membungkuskan roh itu, tugas malaikat maut tu selesai dah. Tapi roh tadi bukan malaikat maut yang bawa, tak, malaikat yang ramai-ramai itu bawa. Setelah dikafankan dengan kain putih yang mereka bawa itu, kemudian mereka bawa naik ke langit. Maka mereka tidak melalui semasa bawa itu mana-mana kumpulan malaikat. Dan semasa mereka bawa roh tadi, mereka akan melalui kumpulan-kumpulan malaikat. Setiap nak jumpa setiap langit, setiap tingkat langit kan ada tingkatan dia, lapisan-lapisan dia. Dan penduduk langit adalah malaikat. Banyak duduknya adalah di langit beribadat. Dudukkan mereka di langit pertama, langit kedua, seperti mana dilihat oleh Nabi Muhammad SAW ketika malam Isra Mi'raj. Putih. Ada yang sedang sujud, ada yang sedang rokok, ada sedang berdiri. Lalu Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, siapakah mereka itu ya Jibril?
Jibril menjawab, itulah malaikat-malaikat Allah sedang beribadat kepada Allah. Mana tempat malaikat ni di langit. Lalu mereka bila bawa roh tadi naik ke langit, semua malaikat yang tengok roh tadi, yang bila lalu ke tepi malaikat tadi, malaikat-malaikat pun bertanya, bau yang harum ni. Mereka pun tercium bau yang harum ni. Mereka berkata apa? Ruh yang baik ini ruh siapa? Ruh yang baik ini ruh siapa? Ma hadzal ruh tayyib. Mereka bertanya, qalu ma hadzal ruh tayyib. Ruh siapa ni? Ruh yang baik ni. Bau harum sangat ni. Lalu malaikat-malaikat yang menjawab itu, ruh si Anu, anak si Anu. Malaikat menjawablah, roh ini si Anu, anak pada si Anu. Roh orang ni anak kepada orang tu. Dengan menyebut sebaik-baik nama yang biasa mereka namakan dengan nama-nama yang baik di dunia. Malaikat sebut nama tu. Nama orang tu yang nama baik-baik di dunia dulu. Abdul Rahman, orang panggil dia Abdul Rahim ke. Nama-nama yang baik. Malaikat sebut. Ni Abdul Rahim. Anak kepada Abdul Rahman contoh. Baiklah sehingga berakhirnya perjalanan mereka membawanya ke langit yang pertama. Sampai ke langit pertama. Setiap jalan yang mereka lalui itu, semua malaikat bertanya, ruh siapa ni kamu bawa ni, wahai malaikat? Sedangkan mereka pun malaikat juga. Tapi mereka tak ditugaskan untuk membawa ruh ini. Tapi mereka heran dengan ruh yang dibawa ini harum baunya dalam kain kapan tadi. Setelah itu mereka meminta dibukakan pintu langit untuknya. Sampai pintu langit yang pertama. Kemudian nak sampai ke pintu langit yang kedua, nak masuk ke pintu langit yang kedua, diminta izinlah pada malaikat yang menjaga pintu langit tu. Maka lalu dibukakan pintu untuk mereka. Kemudian malaikat-malaikat yang berkedudukan istimewa di sisi Allah dari penduduk tiap-tiap langit menghantar roh itu beramai-ramai. Kemudian malaikat-malaikat yang duduk di langit yang kedua itu ikut juga roh tadi ramai-ramai nak hantar. Roh itu beramai hingga ke langit yang berikutnya. Sehinggalah mereka berhenti membawanya di langit yang ketujuh. Sampai ke langit yang ketujuh, roh tadi dibawa. Roh kita nanti pun macam tu lah. Sama lah roh. Sama saja roh kita ni. Sama. Sebab ada roh kita ini macam mana kedudukan, wallahu a'lam. Sebab tu kita perlu pada penyucian roh. Menyucikan diri kita. Menyucikan roh kita. Dengan kita istighfar, berzikir kepada Allah. Dan juga makanan-makanan pun dia mempengaruhi roh. Makanan-makanan yang haram, makanan-makanan yang subhah, yang antara halal dan haram, dia mempengaruhi jiwa kita, roh kita. Oleh itu janganlah kita fikir-fikirlah nak makan benda-benda yang kita was-was ni, jangan. Dia mempengaruhi roh kita. Sehingga mereka sampai ke langit yang ketujuh. Setelah itu Allah Azza wa Jal berfirman kepada malaikat-malaikat yang ditugaskan itu, hatta yuntaha bihi ila sama'is sabi'ah, hingga sampai kepada langit yang ketujuh. Fayaqulullahu Azza wa Jal, lalu berkata kepada Allah Subhanahu wa taala,
simpankanlah suratan amal hambaku ini dalam illiyin. Fayaqulullahu azza wa jal uktubu kitaba abdi fi illiyin. Allah kata kepada malaikat, simpanlah suratan amal, kebaikan, catatan amal dia dalam illiyin, tempat simpanan surat amal orang-orang yang berbakti. Kita ada tempat simpanan kitab kita, catatan kita, fail kita. Berapa puluh fail kalau umur kita, kalau 70, mungkin 5-60 fail ada dah. Tapi bila kita balik, setiap tahun catatan amal kita diangkat. Macam kerjaan kita jugalah, kita buat ada fail tahunan. Umur kita pun, kalau 70 tahun, mungkin tolak 10 tahun yang kita tu tak balik lagi, tak dikirakan sebagai taklif lagi. Kalau 70, maknanya kalau dia balik umur, contohlah 10 tahun, dan 60 tahun, 70 tahun dia meninggal, 60 fail ada. Itu contoh lah. Itu contoh. Kemudian simpanlah catatan amalnya dalam illiyin. Satu tempat simpanan surat amal orang bakti. Orang soleh ni, tempat simpanan dia, nama dia illiyin. Dan bawalah dia balik ke bumi. Allah sebut, uktubu kitab abdi fi illiyin wa'iduhu ilal ard. Dan bawalah dia balik ke bumi. Karena sesungguhnya aku telah menciptakan manusia daripada bumi. Fa inni minha khalaqtuhum. Sesungguhnya daripada bumi aku ciptakan dia. Maka bawa balik dia ke bumi. Cuma roh dia saja simpan dalam illiyin. Bawa balik dia ke bumi. Dan serta dari bumi pula aku keluarkan mereka sekali lagi. Dan dari bumi pula nanti di hari akhirat, apabila berlaku kiamat, aku akan keluarkan mereka pula lagi. Wa nufiqa fis sur, apabila ditiup sangkakala, keluarlah, bangunlah manusia-manusia, semua manusia-manusia daripada kubur-kubur mereka. Ini alam, kita bercerita ni, hadis ni bercerita ni benda iman, no? Benda iman, benda yang kita tak dapat nak lihat dengan mata kasar. Tapi inilah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita. Ruh seseorang yang beriman apabila diambil, nanti malaikat mencabut, malaikat maut mencabut, malaikat Israel mencabut, datang malaikat yang lain sambut. Kena dikapankan roh tadi dengan kain kapan daripada syurga. Kemudian dibawa naik ke langit dengan roh tadi harum. Dan ditabur dengan taburan tadi, hanut tadi. Dan setiap laluan perjalanan itu akan ditanya oleh para malaikat, roh siapa ini, roh siapa ini. Mereka pun heran dengan keharuman roh tadi. Sampai mereka pun turut iring roh tadi, turut iring ramai-ramai, ikut sampai ke langit yang ketujuh. Akhirnya bila sampai ke langit yang ketujuh, Allah kata, bawalah roh tadi, simpan ke illiyin. Kemudian bawalah dia balik ke bumi. Orang tadi bawa balik ke bumi. Karena sesungguhnya aku telah menciptakan manusia dari bumi.
Jadi kita kadang-kadang jangan kita heran dan jangan kita fikir macam betul ke? Tu yang disimpan dalam tanah tu duk kubur, ada korek tanah kubur tu jasadnya dah. Yang tu jasad mana pula? Ini perkara yang tak boleh kita fikir dengan akal. Agama kalau kita fikir dengan akal, habis. Ada yang kita boleh fikir dengan akal, ada yang tak boleh fikir dengan akal. Nanti kalau kita mati baru kita tahu. Hak Nabi sebut ni. Bawa balik dia ke bumi kerana dia dijadikan daripada tanah, dan daripada tanah jugalah dia akan dikeluarkan sekali lagi. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Itulah tuan dan perempuan rahmati Allah sekalian. Apabila orang yang beriman ni, maka roh tadi diturunkanlah ke bumi. Diberi kelihatan nikmat kubur tadi tu. Roh dia tadi tu, jasad dia tadi tu. Bersemadilah dalam kubur dia tu. Jasad dia tu bersemadi dalam kubur dia tu. Roh dia disimpan dalam Illiyin. Allahu Akbar. Nikmat yang besar yang Allah berikan kepada mereka-mereka beriman. Dan sabda Nabi SAW, wa innal abdal kafir, dan keadaan orang kafir bila dicabut nyawa dia, turun malaikat yang hitam legam. Wallahu a'lam. Maka insya-Allah sambung kemudian. Orang kafir pun bila dia nak dicabut nyawa, malaikat, orang kafir pun malaikat juga cabut nyawa, bukan dia mati sendiri. Malaikat juga cabut. Dan datang juga malaikat yang ramai-ramai tadi datang, nak bungkus mayat dia, nak bungkus roh dia dengan kain yang penuh busuk. Ini ringkas cerita sikit lah. Lalu apabila dibungkus apabila malaikat nyawa tadi ambil nyawa dia, tak mau nak keluar, dicabut dengan cara yang kasar, kemudian dibungkuskan dengan kain kapan tadi, dengan kain kapan yang kasar, bukan kain kapan yang kita kata yang lembut macam awal tadi, orang Islam tadi, orang beriman tadi. Lalu busuk. Lalu apabila dibawa naik ke langit, malaikat bertanya, siapa ni? Roh siapa ni? Bau busuk ni. Lalu diberitahu oleh malaikat, roh ini roh sipulan. Dia ada tempat simpanannya juga. Tempat simpanan roh itu. Dia bukan Illiyin. Dia dah satu tempat. InsyaAllah. Mudah-mudahanlah apa yang saya sampaikan ini sedikit sebanyak beri pengajaran pada diri saya, utamanya yang fakir ilmu, yang banyak dosa, dan pada ahli keluarga saya, pada ibu saya, adik-beradik saya, dan juga kepada arwah ayah saya. Mudah-mudahan rohnya diletakkan di kalangan orang beriman, datuk nenek saya dan sekalian ahli keluarga kita sekalian. Ahli keluarga kita sekalian yang mati baru atau lama. Mudah-mudahan roh mereka semua diletakkan di kalangan mereka beriman. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah jadikan kubur mereka itu salah satu kebun dari kebun syurga. Dan janganlah Allah jadikan kubur mereka itu, tempat tidur mereka itu salah satu kebun, salah satu kawah daripada kawah api neraka. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah itu, yang salah, yang
khilaf itu, yang tak baik itu adalah datang daripada kelemahan nafsu saya sendiri. Saya rujuk pada kitab Mustika Hadis, muka surat 292, bab beriman kepada adanya hari akhirat. Kalau tuan-tuan ada buku tu, bolehlah rujuk 292 Mustika Hadis. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.